Bismillahirrahmanirrahim. So kita sambung. Last class kita dah tengok berkenaan dengan forward kinematics. So forward kinematics kita ada dua jenis, type 1 dan juga type 2 lah. So kita dah tengok last class untuk robot Puma 560 ni. Okay. So kita dah tengok juga macam mana kita nak buat coordinate frame. Okay, dan daripada coordinate frame tersebut kita dah go through macam mana kita nak dapatkan DH parameter ataupun kinematics parameter lah, theta, alpha, A dan juga D. Okay, so untuk forward kinematics kita dah pergi last class, kita dah tengok contohnya kita ada base kat sini, so kita ada link. Okay, contohnya kita ada link kat sini, so ni kita punya join. So kalau daripada base, sini kepada end of effector, so base kepada tools ataupun end of effector. So ni adalah type 1. Dan kalau type 2, maksudnya kita ada objek kat sini, contohnya kita ada objek kat sini, and then kita ada kamera kat sini, so sini kamera. So kita nak dapatkan T objek for example kepada kamera. So daripada si base kat sini kepada kamera kat sini boleh, ataupun daripada base kepada objek pun boleh, base kepada kamera pun boleh, dan kamera kepada tools ataupun end of effector pun boleh lah. Tu adalah type 2 yang kita dah go through last class. Dan last class juga kita dah tengok untuk sebelum ni, kita dah tengok juga contohnya daripada ni adalah general equation, general untuk HTM, homogeneous transformation matrix. Maksudnya daripada matrix ni dia dah mewakili kepada 4 DH parameter tersebut lah. Contoh kita ada theta, kita ada A, kita ada D, dan jadi juga kita ada alpha kat sini lah. So 4 DH parameter akan include dalam general equation ni. Contohnya daripada table yang kita dapat ataupun robot apa sekalipun, contohnya result ni adalah result kepada table Puma 560 lah. So kita ada for example daripada join 1, okay, sini join 1 for example, daripada link 0 ataupun daripada coordinate frame 0 kepada coordinate frame 1 ni, so kita ataupun adjacent link 0 pada adjacent link 1, so T01 kita bila kita ganti nilai dalam table tu kita akan dapat yang ni lah. So T12 kita gantikan setiap satu ni, maksudnya for example join 1 kita dah buat yang ni, kita gantikan kita akan dapat sehinggalah T556. So kat sini kita boleh gantikan ataupun daripada T06 ni sama ada dia macam ni atau macam ni, sama je macam saya beritahu dalam kelas. So kita boleh pecahkan juga dua bahagian kepada T03 dan juga T36 lah. So kita akan dapatkan dua bahagian sebab biasanya kita akan pecah kepada arms dan juga wrist untuk articulation robot ni lah. Okay. Itu tak apa, next kita akan tengok lah. So ni forward kinematics yang kita dah go through untuk last class. Okay, so hari ni kita nak sambung ataupun kita nak teruskan kepada bahagian inverse kinematics. So kalau sebelum ni forward kinematics kita beri theta and then kita kira HTM. Maksudnya kita dapatkan ni lah T06. Bila theta, alpha ni semua diberi ataupun kita bagi value theta, kita akan dapat HTM. So untuk inverse kinematics diberi HTM ataupun position, HTM ataupun position dan juga orientation, dengan diberi value DH parameter ataupun DH parameter ni DI, AI dan juga alpha I, so kita akan dapat value theta I lah untuk revolute join. Tapi kalau untuk translation ataupun prismatic, maksud contohnya macam linear punya, so kita akan dapat kira D dia lah melalui kita bagi value theta, A, I dan juga alpha I lah. So tu adalah inverse kinematic. Dia terbalik lah. Kalau macam kinematics dia beri theta, kita kira HTM. Tapi kalau inverse kinematic dia beri HTM, kita kira theta ataupun D. Okay. Untuk inverse kinematics kita ada untuk arms ni kita ada beberapa design lah seperti mana kita tengok dalam chapter 1. Kita ada Cartesian robot, kita ada cylindrical robot dan kita juga ada spherical robot.
dan kita ada SCARA robot ataupun Selective Compliance Articulated Robot Arms, ataupun dalam Japanese dia panggil Horizontal Revolute Robot. Dan kita ada yang 6 Degree of Freedom, kebiasaannya yang banyak digunakan adalah Revolute Robot lah. Dan forward kinematics for Puma robot kita dah tengok sebelum ni, dan next untuk this chapter kita akan go through for inverse kinematic untuk Puma robot yang sama. Okay. Dan because of this Revit robot ni adalah industrial robot lah yang banyak digunakan, dan dia agak kompleks, dan once kita dah go through Puma ni, insyaAllah untuk problem yang simple kita boleh selesaikan lah, insyaAllah. Okay. This is untuk Puma ni dia adalah complex problem because of dia ada 6 degree of freedom. Okay, so daripada 6 degree of freedom ni, seperti mana forward kinematic yang kita buat sebelum ni, T06, kita boleh pecahkan kepada dua bahagian seperti mana yang saya beritahu sebelum ni. Kita akan ada bahagian arms dan juga bahagian wrist lah. So kat sini kalau kita gantikan arms 3 ni kepada 0 hingga 3 ni bahagian arm, bahu dia, dan 3 hingga 6 kita bagi bahagian wrist. Okay, so daripada sini bila kita bahagikan macam ni, so kita boleh bahagikan contohnya T01 ataupun A01 sama je, T ataupun A sama je. So kita gantikan 3 bahagian yang pertama dan 3 bahagian yang seterusnya. Dan bila kita darab matrix ni, kita akan dapat macam ni lah. So kita dah buat sebelum ni sebenarnya untuk last class, untuk 3 ke depan dan 3 ke belakang, dan 3 dan ke semua 06 kan. Dan dalam nota saya ada attach full equations untuk Puma 560 ni daripada T006. Okay, dan ada T03 dan juga T336. Okay, so kita akan dapat dalam matrix ni lah. So ni adalah diwakilkan kepada normal, AX, sliding dan juga approach dan juga position lah, diganti dalam bentuk ni. Sebenarnya dalam sin, cosine ada D, ada 4 elemen tadi. Okay. Okay. Untuk inverse kinematics ni, jadi sebelum tu, untuk inverse kinematics ni, kalau kita tengok, kita akan ada bahagian R, 0 hingga A ni. Okay, ni adalah bahagian orientation. Okay, ni adalah bahagian orientation, dan yang ni adalah bahagian position. Okay, so tu adalah bahagian orientation dan juga bahagian position lah. Dan kalau kita tengok PW ni, ataupun kita kira modulus PW ni adalah sama juga dengan DN. Okay. D ni distance yang kita kira D sebelum ni, dan dia merujuk kepada final DOF. Mana DOF, degree of freedom yang paling hujung lah. Kalau bahagian arm, yang bagi hujung arm. Kalau bahagian wrist, dia bagi hujung wrist lah. So kalau kita ada, kalau kita ada 4 DOF, 4 degree of freedom, so makna PW kita adalah equal to D4. Okay, so merujuk kepada yang paling hujung. So kalau general equation ni, kalau kita multiply, okay, bila kita gantikan, contohnya yang real equation of course dia akan ada banyak kan yang kita dah buat sebelum ni. Kalau kita gantikan this matrix, kita multiply dua matrix ni, kita akan dapat seperti ni lah. Okay, so kalau kita baringkan kat sini, so kita akan dapat seperti ni. So daripada sini 0 RA 3 PW ni kita boleh gantikan kepada 3 PW. Okay, kita boleh gantikan kepada 3 PW. Okay, so 3 PW ni adalah position of position of the center of grip of the wrist refer to the base coordinate frame lah. So untuk case Puma kita ni adalah yang ni saya silap ni, dia bukan 3, ni 0 PW. Okay, sebab kita ambil daripada 0 kepada PW. Dan kalau kita gantikan daripada equation ni, kita boleh gantikan 0 PA yang ni kita gantikan kan. So yang ni kita boleh gantikan P, sebab kat sini ni adalah position. So ni adalah position. Ini adalah position. Boleh gantikan dengan P. Okay, so 0 PW plus 0 PA. Okay, 0 PW plus 0 PA. Makna P daripada 0 ke A lah.
daripada kosong kepada W. Maknanya daripada mula sehingga akhir position, dan kalau yang kosong hingga A, kosong sehingga R. So daripada sini kita tahu yang P kita ni kita akan ada by given. By given ni maksudnya sebab kita ada HTM dalam inverse kinematic ni HTM dia bagi. So semua ni ada value. Kita dah ada value. Cuma kita nak cari berapa value theta 1, theta 2, theta 3 sampai theta 6. So P ni yang kat sini lah, yang HTM yang penuh ni, dia dah ada value. Okay. So sebab tu dia kata P ni dah ada value. Dan apa yang kita nak kena calculate sekarang adalah P untuk 0 to risk. Okay, yang ni kita nak calculate. Okay, kita nak calculate P0 to risk. Okay, so apa yang perlu kita buat adalah kita kena susun atau kita bawa P0 kepada P0 to risk ke belah kanan. So dia akan jadi, equation kita akan jadi seperti inilah. Okay, so daripada sini kita boleh formkan matrix ni sebab P ni kita tahu P0A ni dia refer kepada PAX. P ni adalah PX, PY, PZ daripada HTM kita lah. Okay, daripada HTM kita, ni HTM kita yang penuh tu, di sini adalah PX, PY dan juga PZ. Okay. So, kita boleh kira daripada sini, kita boleh, yang ni kita dah ada value. So, we have a value. So, yang ni kita kena calculate yang ni. Kita kena calculate. Okay, PWX. Okay. So, macam mana kita nak calculate PWX, PWY dan juga PWZ? So, kita calculate berdasarkan gambar rajah kat sini lah. Okay, contohnya this is point for PW. So, itu adalah untuk point untuk PW. Dan macam mana kita nak dapatkan PWX? So, PWX ni kat sini lah. Sampai sini, ni PWX. Okay. So, yang ni adalah PWY. Dan yang tinggi ni adalah PWZ. Okay. So, kita nak kirakan PWX ni. Okay. So, PW kita tahu daripada titik sini ke titik sini. Ni PW. Okay. Kita tahu tu PW. Jadi, angle kat sini merujuk kepada P. So, angle kat sini merujuk kepada theta. Okay. Dan, kalau kita nak kira PWX ni kita boleh kira melalui modulus P sin theta cos phi. Okay. Dan kalau kita nak kira PWY, PW modulus sin theta sin phi. Dan kalau PWZ kita boleh kira melalui, yang ni menggunakan trigonometri lah. Okay. So, digunakan trigonometri. Okay. So, ni kita boleh dapat value PWX, PWY dan juga PWZ. So, value PX, PY, PZ pun kita ada. So, kita boleh kira value PAX, PAY dan juga PAZ. Okay. So, daripada sini, kita daripada kosong, contohnya 06 HTM, ni adalah HTM lah yang saya beritahu tadi. Okay. So, value AY, AZ, PX, PY dan semua value ni kita ada value. So, value ni given. Okay, given value. So, untuk kita cari berapa value kat sini ni, phi berapa, theta berapa ni. So, apa yang kita kena buat adalah kita kena gunakan these equations. Tangents AY divided by AX. Okay. Tangent AY divided by AX. So, kita akan dapat phi. Dan untuk kita dapatkan theta adalah tangent square root AX square plus yang ni macam bertentangan bahagi bersebelahan macam tu lah. Okay. So, yang ni adalah hypotenuse bahagi AZ. So, daripada sini kita akan dapat value P dan juga theta. Dan daripada sini kita boleh dapatkan value PWX, PWY dan juga PWZ. Okay. So, selepas kita dapatkan value ni,
kita dapat value. Ataupun dalam value phi dan juga theta ni, kita perlu observe the quadrant angle. Maksudnya angle yang sebenar lah, sebab angle ni, kalau kita tengok angle ni, kita ada mula kat mana kan. Kalau kat sini 0 hingga 90. Yang sini adalah kalau kita ambil sini Y, sini X. So sini 90, 180. Tapi dia boleh juga pada sini yang boleh jadi negatif lah kalau mula daripada sini. So sebab tu kita nak kena check dia punya quadrant ni lah. Okay, for example kita ada this quadrant. Okay, so sini adalah Y. So sini adalah X. So kita kena tengok bila kita bahagi contoh ni AX dan juga AY, kita kena tengok positif dan juga negatif ni lah. For example, kalau positif Y bahagi positif X, so kita akan dapat positif 45 degree. So 45 degree kita duduk kat sini. So maksudnya, apa maksudnya? Maksudnya bila positif Y dan juga positif X, dua-dua value positif dia duduk kat sini lah. Tapi kalau dua-dua dia bergantung kepada AX dan juga AY ni. Okay. So kalau yang Y ni negatif bagi X positif, maksudnya Y ni negatif, bawah lah. X dia positif, so dia kat sini. Dia merujuk kepada 315 degree. Okay, 315 degree yang ni. Okay. Sama juga kalau positif Y bahagi negatif X. Okay. Positif Y, negatif X, maksudnya dia duduk kat sini. Okay. So angle dia dalam 135 degree. Dan sama juga kalau negatif Y bahagi negatif X. So maksudnya yang Y negatif, yang X pun negatif, dia duduk kat kuadran yang ni. So angle dia akan jadi 225 degree lah. Okay. So yang ni untuk penentuan kuadran dia. Okay, for example lah, kalau kita tengok example, contohnya AY kita adalah minus 0.5, AX kita adalah minus 0.5. Okay, so kalau kita buat yang ni, kita nak cari phi ni. Okay, phi kita adalah tangent minus 1, negatif 0.5 bahagi negatif 0.5. So bila kita divide, kalau kita tekan calculator macam biasa je, kita akan dapat 45 degree. Okay, so kalau kita terus buat 45 degree, salah. Okay, so apa yang kita kena buat, kita kena tengok kuadran ni. Kita tengok dia duduk kat mana. Dua-dua negatif. So dua-dua negatif, dia duduk pada kuadran kat sini. So dia sebenarnya adalah, dia bukan 45, dia adalah 225 degree. Itu pentingnya kuadran lah. So daripada sini nanti baru boleh ganti kepada equation ni untuk dapatkan PWX, PWY lah. Dan juga PWZ. Okay. So tu selesai untuk kita dapatkan PAX, PAY dan juga PAZ. Okay. Sekarang ni kita tengok N kita ni adalah number of degree of freedom. So remember PW ni adalah sama dengan DN. Degree of freedom kita berapa? 6. So D6 lah. So D6 kita tengok balik table kita. Kita tengok balik table kita kat sini. So ni adalah D6 kita. So ni adalah D6. 56.25 mm lah. So semua unit mm. So kita boleh abaikan mm. So ni mm lah. Bukan nm. Mm. Okay. So daripada sini value yang kita nak cari tadi. So yang ni diberi melalui HTM. Yang ni kita dah boleh calculate. So kita boleh dapat PAX, PAY dan juga PAZ. So kalau kita tengok robot kita ni, kalau kita pecahkan kat sini, ni bahagian arm lah. Sini bahagian arm. Dan sini adalah bahagian wrist. Okay. So untuk bahagian arm ni, ni bahagian arm. Kita ambil P kita, ataupun bahagian arm kita, untuk kita kira berapa value P kita. So kita ambil bahagian depan ni. Yang ni bahagian HTM. Bahagian arm saja, kita darabkan dengan 00D4. Sebab apa? Sebab D4 ni adalah penghubung di antara arms dan juga wrist. So that's why kita multiply dengan D4. Okay. So lepas kita darab, so kita dah dapatkan this matrix, kita dah dapat sebelum ni dalam forward kinematics, kita dah cuba.
dan this matrix lah. So pangkah ni sebenarnya saya tak consider value, dia ada value lah sama macam ni. Kalau kita darab seperti mana yang kita buat dalam kelas tu, kita ada value lah cosine kat dalam ni. So saya abaikan sebab apa? Sebab dua kosong ni bila kita baringkan dekat sini, kosong kosong D4 1, so yang ni dia tak consider lah, tak kisahlah berapa value dia darab kosong habis. So saya tak tulis lah kat sini. Okay, so bila kita darabkan macam ni, so kita akan dapat PAX, PAY dan juga PAZ lah. Okay, so kita akan dapat this value. Okay, so daripada this equation, kita akan dapat 3 equation dan juga 3 unknown. 3 unknown ni apa maksudnya? Theta 1, theta 2 dan juga theta 3. So ada 3 equation dan 3 unknown ni ataupun variable ni yang kita nak cari. So kita boleh dapat jawapan dia. Sebab PAX, PAY dan PAZ kita dah kira sebelum ni. Yang ni menggunakan equation ni kita dah dapat lah. Yang ni dah ada, yang diberi melalui HTM. Yang ni kita dah kira yang kita nak kira apa. Yang ni, kita guna equation yang ni. Okay, dan kita boleh dapat PAX, PAY dan juga PAZ. So kita isi value kat sini. Dan dia akan jadi 3 equation. Dan kita boleh selesaikan lah. So boleh guna, mungkin boleh guna MATLAB ataupun boleh guna Mathematica. Okay, ataupun boleh guna software yang lain lah. Maple, Maple, ataupun software lain untuk selesaikan lah 3 equation ni boleh juga. Okay. Sebab dia nak kira manual, lepas ni saya tunjuk macam mana kita kira manual, tapi mudahnya kita guna software sebab dia dalam equation tu unknown dia adalah theta, dia beza dengan equation biasa. Kita boleh masuk dalam calculator kan, kalau variable ataupun integer biasa, tapi sebab dia ada sign dan juga cos lah dia punya dalam equation dia. Okay, so daripada sini kita boleh selesaikan, kita dapatkan theta 1, theta 2 dan juga theta 3 untuk inverse matrix. Okay, so kat sini adalah macam mana kita buat menggunakan manual calculation. Okay, manual calculation. So kalau tengok kat sini, kita tandakan equation yang atas ni, PAX sama dengan 1, equation 1. So ni adalah equation 2 dan ni adalah equation 3. So ni equation 1, 2 dan ni adalah equation 3. Okay. So daripada sini, kita equation 1 ni kita multiplykan dengan minus sign, dan equation 2 kita multiply dengan cos 1. Okay, kenapa? Sebab nanti kita boleh adding up dan kita boleh buang term dia. Macam kita nak selesaikan persamaan darjah matematik, penyelesaian persamaan serentak kan. Kalau ingat kita buat dulu lah. Cuma yang ni dia ada sin dan juga cos dalam equation kita lah. Okay, so kita boleh darabkan equation 1 dengan minus sign, darabkan equation 2 dengan cos 1. So kita akan dapat this equation. So daripada equation ni, kita boleh adding up equation 1 prime dan juga 2 prime lah lepas kita darab ni. So kalau kita tengok dekat sini, equation yang ni dia boleh cancel each other because of this negative, ni positif. Okay, dan kalau kita tengok equation ni pun sama juga, kita boleh cancel sebab dia sama, cuma negatif positif, sebab tu kita tambah saja. Dan equation yang ni pun kita boleh cancelkan sebab bila kita tambah negatif positif, dia akan jadi 0 lah. So equation kita akan tinggal equation ni, D2 S1 square minus dia akan jadi minus sekejap, D2, sorry, yang ni bukan minus, ni plus, ni silap. Okay, so kalau kita tengok bahagian equation 2, kat sini boleh silap ni, sepatutnya dia tambah ni. Okay, macam ni tambah, dia silap sikit, sorry. So daripada sini, daripada sini dia akan jadi tambah. So ni akan jadi tambah ni, so akan dapat equation ni. Okay, so daripada sini yang ni pun akan jadi dia akan tambah, so dia akan dapat yang ni lah. So yang ni kita boleh keluarkan D2 ni, dia akan jadi D2 S1 square plus C1 square. So kita akan dapat this
this equation. Okay. So daripada equation ni kita boleh gunakan trigonometry. Sebelum tu daripada equation ni kita boleh tengok s square plus c square. So kalau kita ada s square plus c1 square, dia boleh sama juga dengan 1 untuk trigonometry lah. Okay. So kita boleh gantikan this equation, dan daripada sini kita boleh gunakan trigonometry ni, a sin theta plus b cos theta equal to c, dan theta kita boleh dapat tangent minus 1 b daripada sini lah. Okay, daripada equation ni b divided by a minus tangent minus 1 plus minus c divided by sec a square plus b square minus c square. So daripada equation yang atas ni, okay, daripada equation yang ni, okay, kita boleh gantikan kita boleh gantikan equation kita, sebab kalau kita tengok kita ada ni kan, minus sin 1 PAX plus cos 1 PAY equal to D2 equation kita sekarang. So daripada sini kita nampak dia punya tu dia sama seperti mana yang ni lah, lebih kurang yang atas ni. So kita boleh guna penyelesaian trigonometri menggunakan equation yang ni, yang orang-orang buat siap-siap lah, kita gunakan sahajalah. So daripada situ kita boleh terus ganti untuk dapatkan theta 1 equal to this equation. Okay. So berdasarkan equation yang ni. Okay. So kita boleh dapatkan theta 1. Cuma untuk dapatkan theta 1 ni, sebab kita ada plus minus ni, nanti kita akan dapat dua jawapan. So bila kita dapat dua jawapan, kita kena tengok jawapan kita tu, sepatutnya jawapan kita tu mesti dalam range this value lah. Okay. So theta kita mesti dalam range this value. Dalam range ni. Minus tangent minus 1 py divided by px minus 98, dan juga tangent minus 1 pay divided by pax. Okay.